pula penerimaan aduan kes lebah. Yang ini kita sebelum ni kita telah letakkan di media sosial kita. Tapi kita petang ni kita cuba jelaskan sedikit bagaimana pelan tindakan kita sekarang ini setelah kita berada dalam persatuan. Sekarang ni aduan-aduan kes lebah kita terima di Facebook, penyelamat lebah, kemudian di Instagram, ada sedikit di Instagram, dan paling banyak di WhatsApp. WhatsApp ni sekarang ni masuk ke WhatsApp nombor telefon peribadi saya. Tapi sekarang ni kita jadikan nombor ni untuk WhatsApp. Mungkin pada masa akan datang ada satu nombor telefon yang jadi utama untuk kita buat untuk lakukan aduan kes lebah. Buat masa ni menggunakan nombor telefon peribadi saya, masih pakai nombor telefon peribadi saya lah. Aduan yang kita terima ni kita akan bawa seterusnya ke kita akan cuba dapatkan maklumat kes. Kita lihat umur kerumunan lebah itu. Kerumunan ni sama ada dia berkerumun pada satu tempat ataupun telah bersarang di situ. Kita ingin tahu berapa lama lebah tu berada di situ. Kemudian ketinggian kerumunan lebah tu dari tanah. Kemudian kita nak lihat juga gambar kerumunan lebah tu. Daripada gambar tu kita boleh dapat banyak maklumat. Contoh dia spesies apa lebah tu, bagaimana keadaan tempat lebah tu bersarang, dan juga kita boleh lihat sama ada ia adakah lebah ataupun bukan lebah. Sebab banyak juga aduan yang bila diterima kita minta hantarkan gambar, bila kita lihat sebenarnya bukan lebah tapi adalah tebuan ataupun penyengat. Jadi bila terima kes lebah, terima kes bukan lebah iaitu tebuan dan penyengat, kita beritahu kita tidak ambil kes tersebut, dan kita seterusnya kita berikan khidmat nasihat pada mereka sama ada mereka boleh biarkan lebah dan tebuan dan juga penyengat tu ataupun mereka ambil tindakan yang lain lah. Seterusnya kita juga dapatkan nama, nombor telefon dan alamat mereka untuk kita hubungi kemudian selepas kita melakukan proses seterusnya. Selepas kita dapatkan maklumat kes, kita teruskan kepada penilaian risiko. Penilaian risiko ni sekarang ni dilakukan oleh kami sendiri, ahli Persatuan Penyelamat Lebah Malaysia, yang mana di sini kita lihat risiko pada keselamatan awam, orang ramai yang berada berhampiran kawasan tempat lebah itu bersarang, risiko keselamatan operasi kepada ahli Persatuan Penyelamat Lebah Malaysia dan juga aktivis kami. Seterusnya risiko kerosakan fizikal tempat lebah itu bersarang. Jadi kita terangkan risiko-risiko tu, kita lihat, kita nilai semula sama ada lebah tu perlu kita pindahkan ataupun ada cara lain yang kita boleh lakukan. Jadi kita berikan nasihat keselamatan jika setiap kes yang kita terima ni, kita berikan nasihat keselamatan bagaimana untuk berhadapan situasi ada lebah bersarang di tempat tu. Seterusnya kita akan lihat penilaian risiko ni, kita ada 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap 1, kita katakan kalau ia adalah tahap 1, tahap 1 ni kita kata adalah tahap yang kita kata tahap paling rendah lah. Maksudnya di sini kita akan berikan saranan pemerhatian saja untuk kes ini. Jadi kita katakan kes ini kita boleh cuba biarkan dahulu. Kemungkinan lebah tu akan pergi pindah sendiri sebab lebah ni tidak kekal bersarang di satu tempat. Ada spesies lebah yang tidak kekal bersarang di satu tempat. Mungkin dalam 3, 4, 5 bulan mereka bersarang, kemudian mereka akan berpindah ke tempat lain. Jadi untuk situasi itu kita katakan dia berada di tahap yang rendah, tahap 1, kita boleh biarkan. Ada juga kes yang diadukan bila kita tengok gambar tu, dia berada di puncak pokok, sarang dia berada di puncak pokok dan spesies dia adalah spesies lebah yang kurang berbahaya. Jadi bila kita lihat keadaan tu, kita kata boleh dibiarkan untuk kes seperti itu. Jadi itu kita letakkan di tahap 1. Kemudian kita lihat pula di tahap 2,
Kalau di tahap 2 ni yang kita katakan sederhana, yang mana lebah tu mungkin boleh mengancam keselamatan orang ramai di situ, tapi kita boleh katakan kita boleh biarkan dahulu ataupun kita ambil tindakan tidak segera. Maksudnya kita akan juga pindahkan lebah tu, tapi tidak serta-merta apabila mendapat aduan. Contoh dia, lebah tu bersarang di dalam stor yang tidak digunakan, tiada sesiapa yang pergi ke stor tu dalam tempoh masa yang lama. Jadi kita katakan ia berada di tahap 2, mungkin kita boleh biarkan lebah tu bersarang di situ, dan apabila kita lihat tiada kes yang segera, kita boleh lihat semula kes di tahap 2 ini untuk kita tinjau semula dan kita pindahkan lebah tu. Itu untuk tahap 2. Yang seterusnya adalah tahap yang ketiga, iaitu tahap yang kita kata paling bahayalah kiranya. So tahap yang ketiga ni kita katakan perlu pemindahan segera. Sama ada kita akan pindahkan dengan daripada kekuatan pihak persatuan sendiri ataupun kita bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Contoh dia, kita juga sebelum ni ada bekerjasama dengan pihak Angkatan Pertahanan Awam dan juga pihak Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Bomba, yang mana mereka pernah kita berjumpa dengan mereka, berbengkel, kita persembahkan, kita bentangkan kaedah pemindahan lebah yang telah kita lakukan sebelum-sebelum ini. Dan ada yang bala-balai bomba dan cawangan pertahanan awam yang terima kaedah ini. Jadi mereka bekerjasama dengan kami untuk mereka pun menggunakan teknik yang telah kita perkenalkan, dan bila ada kes yang segera, jika ahli kita tidak berkelapangan ataupun tiada di kawasan itu, mungkin mereka boleh lakukan pemindahan segera dengan teknik yang telah kita ajar. Kalau kawasan tu perlukan tahap yang ketiga, tahap 3, iaitu tahap yang kira kata bahaya, tetapi kita tiada ahli persatuan dan juga aktivis kita di situ, mungkin kita terpaksalah kita serahkan pada pihak keselamatan yang lain, pertahanan awam dan juga bomba, dan kita mungkin katakan pada pihak terbabit untuk mereka cuba ikut cara yang telah kita perkenalkan sebelum ni. Dan pada masa akan datang juga mungkin kita akan teruskan menghubungi mereka untuk bekerjasama untuk kita selamatkan lebah daripada dihapuskan. Jadi itu bagaimana kita melakukan aktiviti menyelamat lebah yang telah kita rangkakan dalam satu plan tindakan yang telah